KPM. Hari ni kita belajar apa dekat sekolah? Ada mata pelajaran matematik ni. Ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Hai Hanif. Ya cikgu? Okey, Hanif. Ya cikgu? Jika Hanif rajin, maka bos akan sayang. Ya, betul tu cikgu. Jika Hanif makan banyak buah oren, maka kulit Hanif akan cantik. Kulit cantik? Jika Hanif rajin senaman, maka badan Hanif akan sihat. Saya rasa betul juga. Saya setuju. Tapi cikgu, kenapa cikgu banyak sebut jika dan maka ni juga kita nak nyanyi Bukan. Sebab hari ni kita nak belajar implikasi Hanif. Dalam implikasi banyak jika dan juga maka. Belajar implikasi cikgu? Aha. Kalau macam tu cikgu, jika saya nak belajar implikasi, maka saya kena masuk kelas cikgu lah. Betul. Jom. Jom cikgu. Jom. Jika kau fikirkan kau boleh, maka mesti semua cemerlang. Kita main lagi dengan jika maka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah atas. Sama-sama kita nak belajar mata pelajaran apa ni? Mesti mata pelajaran matematik. Nama saya Hanif Sean. Inilah mata pelajaran kegemaran saya. Kita sudah pun tonton profil guru kita tadi kan. Dah tahu siapa kan? Tapi sebelum saya kenalkan guru penyampai kita kenal dulu dengan juru bahasa isyarat kita, Cikgu Adli. Assalamualaikum Cikgu Adli. Cikgu Adli, saya ada pernyataan ni sikit. Jika Cikgu Adli bersama kita hari ni, maka Cikgu Adli begitu bersemangatnya. Cikgu Adli pun dah kata begitu bersemangat hari ni. Baiklah, kita kenal dengan cikgu kita, iaitu Cikgu Syafiza. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Cikgu, sebenarnya kan kita dah tak sabar-sabar dah nak belajar hari ni. Tetapi Betul. sebelum tu, kita nak kenal dulu dengan murid-murid kita dalam talian hari ni. Okey. Ada 4 murid cikgu Betul. Di manakah mereka? Okey, baiklah. Semua murid saya ni dari SMK Kerubung Melaka. Baiklah, saya perkenalkan mereka satu persatu. Yang pertama, kita ada Fatih Nur Amalia binti Budiman Jawari. Yang kedua, kita ada Nur Hazira binti Mat Isa. Yang ketiga, kita ada Soraya binti Mat Dali. Dan yang terakhir, kita ada Sarah Alia Batrisha binti Khairul Saleh. Cuba lambai kita di studio di sini. Kemas bergaya murid-murid kita hari ni cikgu. Mereka pengawas ke cikgu? Ya, semuanya pengawas. Yang pakai blazer tu ketua pengawas saya. Ketua pengawas. Baiklah cikgu. Sangat menarik dan kita nak mula belajar ni cikgu. Cikgu, di awal rancangan tadi kita sebut jika maka, kemudian cikgu dah sebut implikasi. Betul. Apakah topik kita hari ni cikgu? Okey, untuk pengetahuan semua, topik kita pada hari ini ialah penakulan logik dan kita akan fokuskan kepada implikasi. Baiklah, topik bagi menengah atas matematik tingkatan 4. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar untuk membina pernyataan dalam bentuk implikasi. Tentu murid-murid ingin tahu bagaimana sebenarnya bentuk implikasi. Baiklah, untuk bentuk implikasi kita yang pertama, untuk makluman semua, dia dalam bentuk jika P maka Q. Hanif, maksudnya ialah jika P maka Q. P itu Hanif kita kenali sebagai apa? Sebagai anti jadian. Manakala Q pula kita kenali sebagai akibat. Jadi kalau saya cakap tadi, jika Hanif rajin itu adalah anti jadian, maka bos akan sayang. Bos akan sayang itu adalah akibat. Okey, baiklah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita belajar melalui contoh ini. Baiklah murid-murid, bentuk implikasi jika P maka Q dengan anti jadian dan akibat yang berikut. Jika kita diberikan anti jadian, K boleh dibahagi tepat dengan 5 dan akibat K ialah gandaan 5. Macam mana kita nak bentuk implikasi? Macam yang tulisan berwarna hijau itu, jika P maka Q. Senang saja murid-murid. Jika ambil P iaitu K boleh dibagi tepat dengan 5, maka K ialah gandaan bagi 5.
Mudah saja kita cantumkan begitu saja. Okey, baiklah. Untuk contoh kedua ni, saya rasa macam saya nak suruhlah murid saya cuba. Ada tak murid-murid yang nak cuba untuk contoh kita yang kedua? Okey, bagi anti jadian set K subset kepada set L dan NK kurang atau sama dengan NL. Siapa nak cuba? Kalau boleh saya cuba tak cikgu untuk soalan ni dulu? Okey, boleh ni. Silakan. Anti jadiannya set K subset kepada set L akibat NK lebih atau sama dengan kurang atau sama dengan NL. Maka saya rasa jawapan ni jika set K subset kepada set L, maka NK kurang atau lebih daripada NL. Betul ke cikgu? Okey, betul. Cuma yang ni adalah kurang atau sama dengan. Kurang atau sama dengan. Kurang atau sama dengan. Okey. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Baiklah murid-murid, dia kata tentukan anti jadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q yang berikut. Okey, kalau tadi dia bagi kita anti jadian dan juga akibat, kita kena bentukkan implikasi. Sekarang dia bagi kita implikasi, kita kena tentukan anti jadian dan juga akibat. Baiklah murid-murid, dalam hal ini apa yang perlu kita lakukan ialah kita abaikan jika dan kita abaikan maka. Maka yang depan tu kita kenali sebagai P. Okey, ataupun anti jadian. Manakala ayat yang belakang itu kita kenali sebagai Q ataupun akibat. Maksudnya, apa kita punya anti jadian? Kalau Hani boleh bacakan? P anti jadian kita X ialah faktor bagi 16. Bagus Hanif. Bagaimana dengan akibat Hanif? Akibatnya Q ya X ialah faktor bagi 64. Okey, tepat sekali. Bijak Hanif. Baiklah, untuk contoh yang keempat ni Hanif, marilah kita suruh murid-murid kita jawab. Ya, cikgu. Okey, tentukan anti jadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q yang berikut. Siapa nak cuba jawab? Saya. Okey, Hazira, silakan Hazira. Kita abaikan jika dan maka. Jadi anti-jadian dia ialah X tolak Y sama dengan sifar. Akibat dia X lebih besar daripada Y. Okey, kalau saya boleh betulkan ayat dia tadi, anti jadian ialah X tolak Y lebih besar daripada sifar. Okey, untuk akibatnya betul, X lebih besar daripada Y. Bagus Hazira, cubaan yang berani. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada implikasi dalam bentuk yang kedua. Okey, macam mana agaknya bentuk yang kedua ini? P jika dan hanya jika Q. Baiklah murid-murid, dalam hal ini, okey, implikasi ini terdiri daripada dua implikasi iaitu jika P maka Q dan jika Q maka P. Baiklah, mari kita tengok dan belajar melalui contoh. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi berikut. Dia bagi kita dua implikasi iaitu jika K ialah nombor perdana maka K mempunyai dua faktor sahaja. Jika K mempunyai dua faktor sahaja, maka K ialah nombor perdana. Kita sedia maklum bahawa ini adalah dua implikasi. Dan jika kita abaikan jika dan juga maka ayat yang depan ini akan menjadi P. Maka implikasi yang kedua itu, yang belakang adalah P. Manakala implikasi bagi yang belakang bagi implikasi pertama, okey, Q dan yang depan adalah Q. Jadi dari sini kita dah kenal pasti P dan kita dah kenal pasti Q. Kita boleh sambungkan ayat kita. P iaitu K ialah nombor perdana jika dan hanya jika Q kita ialah K mempunyai dua faktor sahaja. Okey, baiklah untuk contoh yang keenam. Bentukkan implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. Siapa yang nak cuba? Ada yang ingin cuba? Okey, Soraya. Silakan Soraya. Yang pertama, kita kena potong jika dengan maka. Okey, teruskan. Dan kita kena lepasi P dengan Q. Apakah P bagi Soraya? P dia ialah Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Dan Q dia N sama dengan 1. Okey, sila sambungkan dan membentuk implikasi. Silakan Soraya. So, jawapan dia Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear jika dan hanya jika N sama dengan 1. Okey, betul. Tepat sekali jawapan bagi Soraya.
Okey, Soraya dah dapatlah sekuntum bunga, Hanif. Dapat sekuntum bunga. Ya, Cikgu begitu tadi juga Hazira dengan tu Hazira. dapat jawapan betul tu, cikgu? Ya, betul. Seorang sekuntum ya, Hanif. Kita Baik. teruskan dengan contoh kita yang ketujuh. Bentuk dua implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika Q yang berikut. Baiklah murid-murid, bagi soalan sebegini, diberikan kita punca kuasa 2R sama dengan 15 jika dan hanya jika R sama dengan 225. Dalam hal ini, kita nak pecahkan dia kepada dua implikasi. Apa yang perlu kita lakukan ialah kita abaikan perkataan jika dan hanya jika. Bermaksud P kita ialah punca kuasa 2R sama dengan 15, manakala Q kita adalah R sama dengan 225. Jadi daripada sini kita boleh bentuk dua implikasi. Implikasi kita yang pertama ialah P iaitu punca kuasa 2R sama dengan 15. Maka jika punca kuasa 2R sama dengan 15, maka R sama dengan 225. Hanif nak sambung ke untuk implikasi kita yang kedua? Saya boleh cuba, cikgu. Okey. Jika R sama dengan 225, maka punca kuasa 2R sama dengan 15. Betul lah, Hanif. Pandai. Saya dapat bunga juga, cikgu. Dapat. Selitkan dalam poket, Hanif. Baiklah, contoh Selit kita yang satu di ke-8. Jomlah kita suruh murid kita jawab. Siapa nak cuba? Okey, Fatin melambai-lambai di sana. Silakan, Fatin. Apa nak buat ni, Fatin? Pertama sekali kita perlu abaikan jika dan hanya jika. Okey. Kemudian kita kenal pasti P dan Q. Untuk P dia adalah X kurang daripada 6 dan Q dia X tambah 10 kurang daripada 16. Sila bentukkan implikasi yang pertama, Fatin. Implikasi yang pertama, jika X kurang daripada 6, maka X tambah 10 kurang daripada 16. Untuk implikasi yang kedua, kita terbalikkan je dia. Jika X tambah 10 kurang daripada 16, maka X kurang daripada 6. Okey, pandailah, tepat. Bagus, Fatin. Cemerlang jawapan anda. Baiklah, Fatin layak mendapat sekuntum bunga, Hanif. Fatin layak mendapat sekuntum bunga. Dan cikgu, kita akan berehat sebentar sekarang ya. Ya. Kalau murid-murid pun semua dah dapat sekuntum bunga. Tapi sikit lagi saya pasti kejap lagi mesti Sarah juga dapat sekuntum bunga. Kita akan berehat sebentar. Murid-murid di rumah juga jangan ke mana-mana. Banyak lagi cikgu nak ajar kita hari ini. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jika anda menonton Didik TV KPM, maka anda ingin menjadi murid yang cemerlang. Kenapa saya sebut jika dan maka ni? Saja je. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM sekarang. Kita dalam slot menengah atas. Sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran matematik. Topik kita hari ini begitu menarik, iaitu penaklukan logik, dan kita memberikan fokus kepada implikasi. Bersama saya ialah Cikgu Syafiza. Cikgu Syafiza, dalam segmen ini kita akan memberikan fokus kepada akas, songsangan dan kontrapositif. Ya, betul. Untuk segmen ini, kita akan memberi fokus pada akas, songsangan dan juga kontrapositif. Tentu murid-murid tertanya-tanya, apa itu akas, apa itu songsangan dan juga apa itu kontrapositif. Baiklah murid-murid, jika kita berikan pernyataan ataupun implikasi, okey, untuk yang originalnya ataupun yang asalnya ialah jika P, maka Q. Okey, kemudian diikuti dengan akas. Bagi akas, kita akan terbalikkan. Dia akan jadi jika Q, maka P. Selepas itu, kita akan menulis songsangan. Songsangan ialah jika bukan P, maka bukan Q. Okey, yang simbol macam ombak tu adalah bukan. Maksudnya ialah kita membuat penafian. Okey, manakala untuk kontrapositif pula ialah jika bukan Q, maka bukan P. Baiklah, murid-murid mungkin ingin tahu kedudukan dan juga urutannya. Murid-murid boleh menghafal dengan akronim Pak Abu sangat kreatif. P untuk Pak iaitu untuk pernyataan, Abu untuk akas,
sangat, S untuk songsangan dan K kreatif untuk kontra positif. Okey, jika kita lihat untuk penyataan dan juga songsangan ini lebih kurang sama kan Hanif? Ya, cikgu. Cuma pada songsangan akan berlakunya penafian. Okey, baiklah. Untuk penafian dalam matematik ni kita bermain dengan banyak simbol kan? Jika simbol itu kita ingin melakukan penafian akan berubah simbol tersebut. Okey, jika simbol lebih besar daripada dia akan berubah arah, besar akan jadi kecil dan kita tambahkan sama dengan, dia akan jadi kurang atau sama dengan. Manakala simbol kurang akan jadi dia akan jadi lebih besar ataupun sama dengan, dan simbol sama dengan akan jadi tak sama dengan, simbol subset akan jadi bukan subset, simbol unsur akan jadi bukan unsur, manakala perkataan ialah akan menjadi bukan. Dia boleh terbalik antara satu sama lain. Baiklah murid-murid, Pak Abu sangat kreatif, penyataan, akas, songsangan dan juga kontrapositif. Ayuh kita belajar melalui contoh yang berikut. Katakanlah untuk contoh yang pertama, okey, bagi penyataan, jika Khairil seorang pengawas, Khairil seorang yang berdisiplin. Baiklah, kenal tak siapa Khairil ni, Hanif? Saya harap saya kenal juga satu hari nanti. Saya rasa dia orang Kedah. Baiklah, untuk menulis akasnya, kita akan terbalikkan. Yang huruf warna biru dulu, barulah warna merah. Okey? Jadi dia akan jadi, jika Khairil seorang yang berdisiplin, maka Khairil seorang pengawas. Untuk songsangan pula, kita akan melakukan penafian kepada P. P yang mana satu? P ialah huruf yang berwarna merah. Macam mana kita nak nafikan? Dia punya ayat asal, Khairil seorang pengawas. Untuk melakukan penafian, tentulah dia akan berubah menjadi Khairil bukan seorang pengawas. Kita tambah perkataan bukan. Maka, yang warna biru iaitu Khairil seorang yang berdisiplin, kita nafikan, dia akan berubah menjadi Khairil seorang yang tidak berdisiplin. Manakala untuk kontrapositif, kita akan ambil jika Khairil seorang yang tidak berdisiplin, maka Khairil bukan seorang pengawas. Simple je kan? Baiklah, untuk contoh yang kedua, mari kita tengok murid mana yang nak jawab. Silakan. Cuba angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, Soraya. Cikgu. Silakan Soraya. Untuk akas apa jawapannya Soraya? Untuk akas, kita terbalikkan saja penyataan tu. So, dia jadi, jika Kuzam boleh bermain di padang, maka Kuzam dapat menyiapkan semua soalan. Bagus. Bagaimana dengan songsangan, Soraya? Untuk songsangan, kita tengok balik penyataan dan kita nafikan dia. So, dia jadi, Kuzam tidak dapat menyiapkan semua soalan, maka Kuzam tidak boleh bermain di padang. Okey, bagus. Yang terakhir, bagaimana pula dengan kita punya kontrapositif, Soraya? Kontrapositif, kita tukar saja, kita terbalikkan saja songsangan. So, dia jadi Kuzam tidak boleh bermain di padang, maka Kuzam tidak dapat menyiapkan semua soalan. Okey, cemerlang jawapan. Memang bijak jawapan Soraya. Sekutum bunga untuk si manis Soraya. Sekutum mawar merah. Kita teruskan dengan contoh kita yang ketiga. Okey, siapa nak cuba contoh kita yang ketiga? Siapa? Saya. Okey, Hazira. Silakan Hazira. Akas dia ialah kita terbalikkan yang penyataan tu. Jadi jika X tambah 1 sama dengan 6, maka X sama dengan 5. Okey, bagaimana pula dengan songsangan? Kita nak ubah yang mana satu? Kita tak ada ayat, kita ada simbol. Simbol apa yang kita nak ubah tu? Hazira. Sama dengan tu kita tukar kepada tidak sama dengan. Okey, teruskan Hazira. Jika X tidak sama dengan 5, maka X tambah 1 tidak sama dengan 6. Okey, bagaimana dengan kontrapositif? Jika X tambah 1 tidak sama dengan 6, maka X tidak sama dengan 5. Okey, bagus. Terbaik jawapan daripada Hazira. Terima kasih Hazira. Sekutum bunga daripada Abang Hanif untuk Hazira. Baiklah, contoh yang keempat. Siapa nak cuba? Silakan. Okey, Sarah. Silakan Sarah. Akas Sarah. Untuk akas kita terbalikkan warna biru dengan warna merah. Jadi, jika P tambah Q darab P tolak Q lebih besar dari sifar, maka P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih besar dari sifar. Okey, bagaimana dengan songsangan? Kalau dekat sini, kalau kita nak buat penafian kan, apa yang kita nak ubah ya, Sarah? Kita ubah simbol lebih besar tu kepada kurang atau sama dengan. Okey, silakan teruskan ayat anda.
Jadi dia akan jadi jika P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 kurang atau sama dengan sifar, maka P tambah Q darab P tolak Q kurang atau sama dengan sifar. Okey, bagus. Untuk kontrapositif pula? Untuk kontrapositif pula, kita hanya ubah warna biru dengan warna merah. Jadi dia akan jadi jika P tambah Q darab P tolak Q kurang atau sama dengan sifar, maka P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 kurang atau sama dengan sifar. Okey, bagus jawapan daripada Sarah dan tepat sekali sekuntum mawar putih untuk Sarah. Okey, baiklah. Kita dah tahu macam mana penyataan, akar, songsangan dan juga kontrapositif kan? Sekarang kita nak tahu dia punya nilai kebenaran dia. Baiklah, P adalah mewakili antijadian, manakala Q adalah mewakili akibat. Baiklah, jika kita dapat implikasi di mana antijadiannya adalah P iaitu benar, yang right ni adalah benar, yang pangkal ni adalah palsu. Baiklah murid-murid, apa yang akan berlaku? Penyataan, akar, songsangan dan kontrapositifnya semua akan jadi benar. Jika antijadiannya adalah benar dan juga palsu, dia akan jadi palsu, benar, benar, palsu. Manakala jika antijadiannya adalah palsu, manakala akibatnya adalah benar, dia akan berubah menjadi benar, palsu, palsu dan juga benar. Kalau akas, okey, untuk yang terakhir, untuk antijadian yang palsu dan akibat yang palsu, semuanya akan menjadi benar. Mungkin murid-murid keliru, mungkin murid-murid masih nak cuba mendapatkan konsepnya. Ayo, sama-sama kita hafal dan ingat bersama-sama. Baiklah, yang pertama tadi kita ada apa dia? Benar dan juga benar. Apa jadi dekat penyataan akas, songsangan dan juga kontrapositif murid-murid? Semuanya akan menjadi benar, benar. Okey, yang seterusnya ialah P dia adalah benar manakala Q dia adalah palsu. Apa yang akan berlaku? Dia akan jadi palsu, benar, benar dan juga palsu. Okey, untuk palsu dan juga benar, apa yang akan berlaku? Kita akan dapat jawapan benar, palsu dan juga benar. Okey, dan terakhir bagi antijadian dan akibat yang palsu, bagi implikasi semuanya akan jadi benar. Baiklah, mungkin murid-murid masih lagi tertanya-tanya, masih lagi cuba mendapatkan konsep. Ayo kita belajar melalui contoh. Okey, murid-murid, jika kita diberikan implikasi yang berikut, tentukan nilai kebenaran implikasi, akar, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi yang berikut. Okey, jika 2 ialah faktor bagi 10, maka 10 boleh dibagi tepat dengan 2. Kita dah belajar tadi kan untuk membuat akas, songsangan dan juga kontrapositif. Baiklah, bagi akas kita akan terbalikkan biru dan juga merah, dia akan jadi jika 10 boleh dibagi tepat dengan 2, maka 2 ialah faktor bagi 10. Betul Hanif? Betul, cikgu. Dan untuk songsangan pula, kita akan nafikan P. Jika bukan P, maka bukan Q. Jadi dia akan jadi jika 2 bukan faktor bagi 10, maka 10 tidak boleh dibagi tepat dengan 2. Untuk kontrapositif pula, ialah kita akan nafikan Q dan kita akan nafikan P. So dia akan berubah menjadi jika 10 tidak boleh dibagi tepat dengan 2, maka 2 bukan faktor bagi 10. Bagi setiap penyataan yang berwarna ini, kita boleh tahu kebenarannya. 2 ialah faktor bagi 10. Benar penyataan ini. 10 boleh dibagi tepat dengan 2. Juga benar. Okey, bagaimana pula dengan yang lain-lain? Okey, jika benar, kita tahu kan kita alihkan saja tempatnya. Maksudnya di sini akan jadi benar untuk akas, di sini juga akan jadi benar. Okey, bagaimana pula dengan songsangan untuk penyataan yang berwarna merah ini? Kalau sini benar, kita dah nafikan, tentulah di sini akan menjadi palsu. Bagaimana pula yang belakang dia? Okey, tentu akan menjadi palsu. Begitu juga dengan ayat yang warna biru di sini. Jika sini benar, sini akan jadi palsu dan belakang juga akan jadi palsu. Bila kita ingin merujuk kepada jadual, murid-murid, kita nak tengok yang mana satu? Okey, kita tengok pada implikasi yang original, iaitu pada pernyataan. Dalam pernyataan kita ialah benar dan juga benar. Bermaksud kita akan rujuk pada barisan yang pertama.
Okey, jadi di sini murid-murid, jawapan kita akan jadi apa? Nampak tak dekat sini dia kata benar, 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 benar. So, untuk pernyataan akan jadi benar, untuk akas akan jadi benar, songsangan akan jadi benar, kontrapositif juga akan jadi benar. Okey, tengok yang dekat original je, yang implikasi yang asal saja. Okey, baiklah, jom kita tengok contoh ke-6. Baiklah murid-murid, jika kita diberikan implikasi yang berikut. Jika 4 ialah punca bagi X kuasa 2 tolak 16 sama dengan sifar, maka 4 bukan punca bagi X tambah 4 darab dengan X tolak 4 sama dengan sifar. Siapa nak cuba untuk menyatakan akas songsangan kontrapositif? Okey, silakan. Cepat Okey, Fatin angkat tangan Fatin. dia juga. Tak habis tanya lagi dia dah jawab. Ya, okey, silakan Macam tu dah Fatin. tidak. Nyatakan akas Fatin. Untuk akas, kita terbalikkan je pernyataan tu. Dia akan jadi jika 4 bukan punca bagi X tambah 4 darab X tolak 4 sama dengan sifar, maka 4 ialah punca bagi X kuasa 2 tolak 6, X kuasa 3 tolak 16 sama dengan sifar. Kuasa 2 Fatin. Okey, baiklah. Untuk songsangan pula macam mana Fatin? Songsangan dia kita nafikan, dia akan jadi jika 4 bukan punca bagi X kuasa 2 tolak 16 sama dengan sifar, maka 4 ialah punca bagi X tambah 4 darab X tolak 4 sama dengan sifar. Okey, bagaimana dengan kontrapositif Fatin? Kontrapositif, kita terbaikkan biru ke depan, merah ke belakang. Akan jadi jika 4 ialah punca bagi X tambah 4 darab X tolak 4 sama dengan sifar, maka 4 bukan punca bagi X kuasa 2 tolak 16 sama dengan sifar. Okey, macam mungkin murid-murid tertanya, apa benda yang Fatin cakap ni? Macam mana pula dia boleh buat penafian yang berikut? Kita ada bagi tahu tadi kan, jika ayat ialah ini, kita boleh ubah dia menjadi bukan. Manakala perkataan bukan, kita boleh ubah menjadi ialah untuk membuat penafian. Baiklah Fatin, macam mana dengan kebenaran dia Fatin? 4 ialah punca bagi X kuasa 2 tolak 16 sama dengan sifar. Benar ke palsu Fatin? Benar, teacher. Okey, benar. Bagaimana pula dengan 4 bukan punca bagi X tambah 4, X tolak 4 sama dengan sifar? Palsu. Okey, nyatakan dah akas. Bagaimana dengan tulisan yang warna biru ni Fatin? Akas palsu benar. Palsu benar. Sebab dia ambil sini, dia letak sini, betul? So, palsu benar. Bagaimana pula dengan songsangan huruf warna merah tu? Kita terbalikkan dia jadi palsu benar. Dia ambil daripada mana murid-murid? Dia ambil daripada pernyataan tadi. Yang atas ni benar, so kat sini kita nafikan, dia akan jadi palsu. Sini palsu, dia akan jadi apa? Dia akan jadi benar. Macam mana dengan kontrapositif, Fatin? Benar, palsu. Okey, kalau kita nak rujuk jadualkan, Fatin, kita nak tengok yang mana satu ya, Fatin? Kita tengok dekat jadual baris nombor 2. Okey, kenapa Fatin nak tengok nombor 2 pula? Sebab kita rujuk kepada implikasi pernyataan tu sendiri. Ya, betul. Benar, Dia adalah palsu. benar dan palsu. Bagus. Nampak dekat sini iaitu benar dan juga palsu. Jadi apa berlaku pada jawapan kita? Okey, jawapan kita akan jadi apa, Fatin? Palsu, benar, benar, palsu. Okey, palsu, benar, benar, palsu. Tepat sekali. Sama dengan skema jawapan kita. Susah tak yang ni? Ya, dan mencabarkan kalau macam tu bagi 2 kuntung bunga lah, Hanif. 2 kuntung bunga untuk Fatin. Okey, kita tengok pula contoh yang ke-7. Okey, siapa nak cuba? Oh, si Raya melambai-lambai di sana. Silakan, Soraya. Untuk akas, kita terbalikkan saja pernyataan. So, jadi 666 tambah 666 sama dengan 6 darab 6. Maka 55 tambah 55 sama dengan 4 darab 5. Okey, very good. Macam mana dengan songsangan? Nak ubah apa, Soraya? Songsangan kita kena ubah yang sama dengan jadi tidak sama dengan. Okey, silakan. So, dia jadi 55 tambah 55 tidak sama dengan 4 darab 5. Maka 666 tambah 666 tidak sama dengan 6 darab 6. Okey, betul. Pandai. Macam mana dengan kontrapositif? Untuk kontrapositif, kita terbalikkan saja yang songsangan tadi. So, dia jadi 666 tambah 666 tidak sama dengan 6 darab 6. Maka 55 tambah 55 tidak sama dengan 4 darab 5.
Okey. Jadi kan Soraya, teacher nak tanyalah yang 5 tambah 55 tambah 55 sama dengan 4/5 tu benar ke palsu? Palsu, teacher. Okey, palsu. Bagaimana dengan 666 tambah 666 sama dengan 6/6? Benar ke palsu? Palsu, teacher. Okey, macam mana dengan akas? Apa jadi dekat sini? Akas pun palsu, teacher. Palsu. Okey, sebelah dia warna merah? Pun sama palsu. Okey, songsangan. Apa jadi jawapan kita? Sosangan kita boleh tengok dekat penyataan, so dia jadi benar. Benar dengan? Apa sama benar. Okey, bagaimana dengan kontrapositif, Soraya? Kontrapositif kita tengok dekat akas, so dia jadi benar dengan benar. Okey, kalau kita nak rujuk kat jadual kan, Soraya, kita nak tengok yang mana satu ya, Soraya? Kita tengok baris yang keempat. Okey, yang terakhir, betul? So, jawapan kita adalah yang ini palsu, palsu, ini palsu, palsu. Jadi, jawapan kita akan jadi apa tu, Soraya? Jawapan kita akan jadi benar, 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 benar. Okey, very good. Untuk penyataan benar, untuk akas benar, songsangan benar, kontrapositif juga benar. Dan ini contoh terakhir kita. Siapa nak cuba? Siapa yang cuba? Sarah ya. Sarah, sebelum silakan itu, Sarah. Silakan Sarah. Okey, come on Sarah. Okey, untuk akas, kita hanya terbalikkan biru dan merah. Jadinya ia akan jadi jika 10 tolak 2 darab 3 sama dengan 4, maka 2 darab 3 sama dengan 8. Okey, songsangan silakan. Untuk songsangan, kita ubah simbol sama dengan dia jadi tidak sama dengan. Jadi dia punya jawapan, jika 2 darab 3 sama dengan tidak sama dengan 8, maka 10 tolak 2 darab 3 tidak sama dengan 4. Okey, pandai. Macam mana dengan kontrapositif? Untuk kontrapositif, kita hanya terbalikkan biru dan merah pada songsangan tadi. Ia akan jadi jika 10 tolak 2 darab 3 tidak sama dengan 4, maka 2 darab 3 tidak sama dengan 8. Okey, jom kita tengok nilai kebenaran dia. Untuk yang warna merah bagi pernyataan tu, benar ke palsu Sarah? Untuk warna merah dia palsu. Okey, macam mana dengan 10 tolak 2 darab dengan 3 sama dengan 4? Benar ke palsu? Benar. Okey, macam mana dengan akas? Dia akan jadi apa? Akas warna biru dia benar, manakala warna merah ialah palsu. Okey, macam mana dengan songsangan ya, Sarah? Songsangan warna merah ialah benar, manakala warna biru ialah palsu. Okey, untuk kontrapositif, Sarah? Untuk kontrapositif, warna biru ialah palsu, manakala warna merah ialah benar. Okey, kalau kita tengok jadual, kita nak tengok yang mana satu, Sarah? Yang barisan ketiga. Iaitu? Palsu dan juga? Iaitu benar. Palsu dan juga benar. Okey, apa jawapan kita untuk pernyataan akas, songsangan dan kontrapositif? Benar, palsu, palsu, benar. Okey, benar. Palsu, palsu, benar. Cemerlang jawapan bagi Sarah. Cemerlang juga jawapan sebentar tadi daripada Soraya. Dua-dua dapat 2 kuntum bunga. 2 kuntum bunga. Jika murid kita menjawab dengan betul, maka mereka akan mendapat ganjaran. Betul. Ya, cikgu. Implikasi Okey. di situ. Baiklah, cikgu. Kita pun sebenarnya sudah sampai ke penghujung segmen kita di sini. Jika kita ke penghujung segmen, maka kita akan berehat. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita sedang belajar slot menengah atas. Mata pelajaran ialah matematik dan topik kita penaklulan logik implikasi. Bersama saya ialah Cikgu Syafiza. Cikgu, kita sekarang akan memberi pengkhususan kepada contoh penyangkal, Cikgu. Ya, betul. Apa contoh penyangkal ni, Cikgu?
Ya, betul Hanif. Sekarang kita akan fokuskan kepada contoh penyangkal. Ia adalah bagi menafikan kebenaran penyataan. Baiklah, mari kita tengok. Contoh penyangkal bagi setiap penyataan palsu. Sekurang-kurangnya, satu contoh penyangkal boleh diberi untuk menafikan kebenaran penyataan tersebut. Okey, saya ada satu contoh. Semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru. Betul ke semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru? Okey. Palsu sebenarnya kerana segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Segitiga kan hanya ada 3 sisi saja, so dia tiada perpenjuru. Jadi dalam kes ini, okey, segitiga ini merupakan contoh penyangkal bagi menafikan kebenaran penyataan semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru. Okey, murid-murid, baiklah, mari kita tengok contoh yang pertama. Tentukan nilai kebenaran penyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Kalau palsu, bagi satu contoh penyangkal. Okey, kalau penyataan dia ialah semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 180 darjah. Okey, betul ke? Cikgu? Betul ke? Saya khawatir ni, cikgu. Benar ke palsu? Adakah semua poligon begitu, Hanif? Saya rasa tidak ni, cikgu. Ya, kalau tidak, maksudnya jawapan kita adalah palsu. Kalau palsu, kita boleh berikan satu contoh. Okey, contohnya ialah palsu kerana apa? Kerana pentagon mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 540 darjah. Katakanlah ada murid lain kata palsu sebab sisi 4 mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 360 darjah. Pun betul juga. Kalau dia kata palsu jika heksagon mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 720 darjah, juga betul. Dalam contoh kita yang ini, okey, pentagon menjadi kita punya contoh penyangkal. Kalau dia cakap tadi tentang heksagon, jadi heksagon. Jadi dia punya contoh penyangkal untuk menyangkal kebenaran penyataan semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 180 darjah. Baiklah, untuk contoh kedua ni kita tanya murid kita lah ya, Hanif. Ya, cikgu, silakan. Okey, untuk sebilangan nombor perdana ialah nombor genap. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, silakan Sarah. Jawapan untuk contoh kedua adalah benar. Okey, jika benar, kita tidak perlu memberikan contoh penyangkal. Okey, contoh kita yang seterusnya. Okey, 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Siapa nak cuba jawab? Sila angkat tangan. Okey, Hazira. Silakan Hazira. Jawapan bagi contoh 3 ialah palsu. Okey, kenapa Hazira cakap palsu? Kerana 8 bukan faktor bagi 20. Okey, sebab 8 bukanlah faktor bagi 20. Tepat sekali jawapan. Dalam kes ini, siapa contoh penyangkal kita, Hazira? 8. Okey, bagus. Pandai Hazira. Okey, kita teruskan dengan contoh kita yang keempat. Bagaimana pula dengan soalan 6 atau 36 ialah gandaan 9? Siapa nak cuba? Okey, Fatin. Apa jawapan anda, Fatin? Confirm benar, teacher. Oh, confirm benar. Begitu yakin ya. Kalau dah benar, kita tak payahlah nak bagi contoh penyangkal kan. Amboi, senang kerja. Baiklah, kita teruskan lagi ya murid-murid untuk contoh kita yang kelima. Tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Ada banyak kerja ni. Pertama, dia kena tulis. Okey, dalam kurungan tu dia ada suruh tulis. Nak kena buat apa? Kemudian, kena nyatakan kebenaran. Kalau dia palsu, kena nyatakan contoh penyangkal. Baiklah, kalau saya ada soalan 6 ialah unsur bagi 3, 6 dan juga 9. Kita kena buat penafian. Hanif, kalau kita nak buat penafian kan Hanif, kita kena ubah simbol kan? Betul, cikgu. Agaknya simbol, apa yang kita nak ubah kat sini? Kalau sama dengan, kita letak bukan sama dengan. Ya, betul. Kalau unsur, maknanya kita kena letak bukan unsur, cikgu. Betul, pandailah. Betul, maksudnya jawapan kita ialah 6 bukan unsur bagi 3, 6 dan juga 9. Pandai Hanif. Okey, baiklah. Jadi, betul ke 6 ni bukan unsur bagi 3, 6 dan juga 9? Okey,
Jawapannya adalah palsu kerana 6 ada dekat dalam ni. Mungkin kalau unsur tu ayat dia terlalu tinggi kan. Murid-murid, unsur ni kira macam ahli lah, kira macam member. Betul tak dia ada dalam kita punya set ini? Kan ada 6 dekat dalam ni, maksudnya 6 ialah unsur. Dia kata 6 bukan unsur, jadi dia akan jadi palsu. Jadi bila kita palsu, kita akan berikan contoh penyangkal. Jadi apa contoh penyangkal dia? 6 ialah unsur bagi 3, 6 dan juga 9. Dalam kes ini, 6 ialah kita punya contoh penyangkal. Okey, baiklah. Untuk contoh yang ke-6. Jika X lebih besar daripada 5, maka X lebih besar daripada 3. Murid-murid perlu nyatakan akas. Siapa nak nyatakan akas? Nyatakan nilai kebenaran dan jika palsu, sila nyatakan contoh penyangkal. Amboi, tinggi Sarah angkat tangan. Silakan Sarah. Okey, untuk contoh 6 akas dia, kita hanya perlu terbalikkan biru dan merah. Jadi jawapannya ialah jika X lebih besar dari 5, maka X lebih besar dari 3. Okey. Jika X lebih besar daripada 3, maka X lebih besar daripada 5. Maka Okey. X lebih besar dari 5. Betul. Okey, baiklah. Macam mana pula dengan dia punya kebenaran tu? Sarah? Untuk kebenaran dia palsu. Sebab Okey. 4 lebih besar dari 3, tetapi 4 lebih kecil dari 5. Okey, sebab palsu macam yang Sarah cakap tadi, kalau kita contohkan dia sebagai 4. Kalau nombor lebih besar daripada 3, kita ada 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, betul? Jadi kalau 4, dia tak mengikut syarat kita. Kerana 4 lebih besar daripada 3, tetapi 4 kurang daripada 5. Tepat sekali, Sarah. Jadi 4 kita adalah contoh penyangkal. Okey, baiklah kita teruskan dengan contoh kita yang seterusnya, contoh ke-7. Bagi jika K kuasa 2 lebih besar daripada sifar, maka K lebih besar daripada sifar. Kena nyatakan kontra positif, lepas tu kena nyatakan nilai kebenaran. Selepas itu kalau benar atau kalau palsu, nyatakan contoh penyangkal. Siapa nak cuba? Soraya, silakan. So untuk kontra positif, kita kena nafikan biru dengan merah dan tukar tempat dia. So dia jadi K kurang atau sama dengan sifar. Maka K kuasa 2 kurang atau sama dengan sifar. Okey, betul. Bagus. Murid-murid, jangan lupa tahu kalau kita buat implikasi, jangan lupa perkataan jika dengan maka. Okey? Baiklah. Bagaimana dengan nilai kebenarannya, Sarah? Soraya? Nilai kebenaran dia palsu, teacher. Palsu? Kenapa pula palsu? Sebab negatif 2 kurang daripada sifar. Tapi negatif 2 kuasa 2 sama dengan 4 lebih besar daripada sifar. Okey. Katakanlah contoh Sarah tadi dia ambil negatif 2, betul? Kalau negatif 2 tu kita masukkan dekat dalam kita punya ketak samaan tadi, kita dapati bahawa negatif 2 kurang daripada sifar. Tapi kalau negatif 2 kita kuasa 2 kan, kita dapat jawapan 4. Dan 4 sebenarnya lebih besar daripada sifar. Okey, dalam kes ini kita punya contoh penyangkal ialah negatif 2. Bagus, cemerlang. Jadi kita berikan bunga untuk kesemua murid kita, cikgu. Ya, betul. Sambil saya letak bunga di sini kan, kita pun akan berehat sebentar, cikgu. Boleh kita berehat sebentar, cikgu? Boleh. Saya pasti murid-murid di rumah pun ingin nak imbas kembali apa yang cikgu Syafiza ajar tadi. Mungkin nak juga bunga untuk masing-masing. Maka jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Rehat sebentar saja. Didik TV KPM. Selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Kita sekarang sama-sama dalam slot menengah atas, sama-sama belajar mata pelajaran kegemaran saya iaitu matematik. Topik kita hari ini ialah penakulan logik, implikasi. Bersama saya ialah Cikgu Syafiza. Cikgu Syafiza, macam-macam kita belajar kan, kita nak juga uji minda kita, betul tak? Betul. Jadi sekarang kita dalam segmen uji minda. Hanif, mari kita uji minda murid-murid kita pada hari ini. Kita cuba. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan soalan uji minda yang pertama.
Bentukkan implikasi jika P maka Q dengan antijadian dan akibat berikut. Antijadiannya ialah X sama dengan 3, akibat ialah X kuasa 3 sama dengan 81. Anda diberikan masa kurang daripada 1 minit. Tuliskan kat whiteboard. Jika sudah selesai, angkatkan whiteboard anda. Wow, yang agak mencabar ni cikgu. Antijadiannya ialah X sama dengan 3, akibat ialah X kuasa 3 sama dengan 81. Kita kena bentukkan implikasi jika P maka Q cikgu. Maka mungkin jika saya tak nak bagi jawapan lah. Saya rasa boleh jawab ni. Kita tengok murid-murid kita jawab. Macam dah ada clue dah kat situ kanan ni. Dah ada bayangan di ada situ. bayangan warna Tengok murid-murid di rumah juga. Cepat-cepat. Kalau dah siap boleh angkatkan jawapan anda. Silakan. Silakan. Siapa yang dah ada? Okey. Wow. Baiklah. Siapa yang nak berikan penerangan tentang jawapan anda? Silakan. Okey, Hazira, silakan. Apakah jawapan Hazira? Jika X sama dengan 3, maka X kuasa 3 sama dengan 81. Okey, kalau tengok semua jawapan sama Hanif? Ya, Okey, cikgu. kita tengok jawapan kita. Jika X sama dengan 3, maka X kuasa 3 sama dengan 81. Semuanya tepat dan juga benar, layak mendapat sekuntum bunga. Semua dapat sekuntum bunga. Kita teruskan dengan uji minda kita yang kedua. Bentukkan implikasi P jika dan hanya jika Q. Bagi implikasi berikut. Jika K kuasa 2 sama dengan 4, maka K tambah 2. K tolak 2 sama dengan sifar. Jika K tambah 2 darab dengan K tolak 2 sama dengan sifar, maka K kuasa 2 sama dengan 4. Ada dua implikasi ni Hanif. Diorang kena gabungkanlah nak jadikan dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Macam mana tu? Agak mencabar ni cikgu. Yang kita kena tentukan antijadian dan akibat. Ya, dulu betul. ya cikgu. Yang manakah P, yang manakah Q. Betul. Kemudian kita boleh jadikan ayat jika dan hanya jika. Betul. Tengok. Oh, cepatnya. Wah, begitu cepat. Baik, Sarah Sarah dah berwarna-warni. Maka pen dia. K kuasa 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika K Okey, tambah Sarah 2. nak terangkan jawapan Sarah ke? Okey. Okey, silakan. Untuk uji minda 2, kita hanya potong jika dan maka dah kenal pasti P dan Q dia. Okey. Untuk P, K kuasa 2 sama dengan 4. Jika dan hanya jika K tambah 2 darab K tolak 2 sama dengan sifar. Okey, baiklah. Jadi jawapan dia ialah K kuasa 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika K tambah 2 darab dengan K tolak 2 sama dengan sifar. Ya, macam yang Sarah kata tadi, P ialah yang warna merah iaitu K kuasa 2 sama dengan 4. Dia punya Q adalah K tambah 2 darab dengan K tolak 2 sama dengan sifar. Jadi dekat sini kita tengok jawapan bagi Hazira, Sarah dan juga Fatin. Okey. Semuanya betul kan, Hanif? Betul cikgu. Okey, jadi semuanya tepat dan betul. Kita layak memberikan mereka sekuntum bunga seorang. Semua mendapat sekuntum bunga. Baiklah, uji minda seterusnya cikgu. Okey, soalan yang ketiga. Jika dua implikasi, bentuk dua implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika Q yang berikut. N tolak 5 lebih besar daripada 2N jika dan hanya jika N kurang daripada negatif 5. Apakah implikasi pertama dan implikasi kedua anda? Wah, bersungguh-sungguh semua murid-murid kat rumah cepat tu tulis juga tu, kita nak jawab sama-sama. Saya pasti anda semua dapat jawapan yang betul juga. Cikgu, kalau kita nak bagi bunga untuk murid-murid kat rumah tak cukup ni. Betul, habis semua. satu Malaysia punya bunga kan. Boleh dapat ganjaran banyak ni. Betul. Kita tengok balik soalan cikgu, bentuk dua implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika Q yang berikut. Kita nak juga suara sikit. Dia ada teknik dia kan, kita belajar iaitu kita kena abaikan sesuatu. Okey, kalau dah siap, sila angkatkan jawapan anda. Soraya dah ada jawapan di situ. Jawapan dah berwarna-warni, masing-masing tak nak kalah. Baik, kita nampak jawapan ni Sarah dari Soraya. Kita tunggu Hazirah dan Fatin. Okey, siapa nak terangkan jawapan untuk uji minda 3? Silakan. Okey, Soraya lah. Memang dah bersedia dari tadi. Silakan, Soraya. Untuk ni kita kena potong jika dan maka. Jika dan maka? Nak potong jika dan maka? Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Okey, lepas tu Kita kena pasti P dengan Q. So P dia N tolak 5 lebih besar daripada 2N.
Q dia N kurang daripada negatif 5. Okey, baiklah. Jadi implikasi soalan yang pertama ialah? Implikasi yang pertama, jawapan dia jika N tolak 5 lebih besar daripada 2N, maka N kurang daripada negatif 5. Okey, implikasi yang kedua? Untuk implikasi yang kedua, jika N kurang daripada negatif 5, maka N tolak 5 lebih besar daripada 2N. Ya, betul. Mudah je murid-murid untuk implikasi kenal pasti P dan kenal pasti Q. Dan implikasi kita yang pertama, jika P maka Q. Implikasi yang kedua, jika Q maka P. Dan maka benarlah jawapan murid-murid saya dan mereka semua layak mendapat sekuntum bunga seorang. Dan kita pergi kepada soalan kita yang terakhir. Soalan terakhir kita. Tentukan nilai kebenaran implikasi akas songsangan dan kontrapositif bagi implikasi jika 2 darab dengan 3 sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab dengan 3 sama dengan 18. Okey, yang ni dia nak cakap benar ke? Penyataan macam mana? Benar ke palsu? Akas macam mana? Benar ke palsu? Songsangan macam mana? Benar ke palsu? Kontrapositif, benar ataupun palsu? Saya kena ingat balik jadual ni cikgu. Saya ingat sebagai contoh akas itu ialah kita kena terbalikkan penyataan. Kemudian songsangan kita kena nafikan penyataan. Ya. Kontrapositif ialah terbalikkan songsangan ya cikgu. Betul. Maka kita tengok jawapan murid-murid kita sebentar nantinya. Okey. Oh, dah ada dah cikgu. Ada yang dah Itu bagi dia. jawapan. Okey, Fatin. baiklah. Oh, semua dah ada. Okey, Sarah dinyatakan pernah ada. benar palsu daripada sini. Baiklah. Siapa nak terangkan jawapan ni? Palsu benar-benar palsu, palsu benar-benar palsu, palsu benar-benar Okey, palsu. silakan Fatin. Sila, Okey, Fatin, silakan Fatin. Macam mana Fatin dapat jawapan tu? Okey, untuk akas Fatin. Macam mana kita nak fill in the blank untuk akas tu? Apa jawapan untuk akas? Untuk akas ni jawapan dia ialah benar, Okey. songsangan benar, kontrapositif palsu. Okey, Saya Fatin. rujuk kepada jadual yang saya dah hafal tu. Okey, Fatin. Teacher nak tanya Fatin. Untuk akas ni Fatin, boleh tak Fatin tolong isikan tempat kosong ni? Apakah jawapan dia? Boleh, teacher? Okey, silakan Fatin untuk akas. Jawapan dia, jika 8 tolak 2 darab dengan... Sekejap teacher, dia tak nampak. Darab 3 Fatin. Jika 2 darab 3 sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab dengan 3 sama dengan 18. Untuk akas dia, kita terbalikkan dia. Jika 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18, maka 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, macam mana pula dengan kita punya songsangan? Boleh Fatin bantu? Songsangan dia kita sama dengan tu, kita jadi tidak sama dengan. Dia akan jadi jika 2 darab 3 sama dengan tidak sama dengan 6, maka 8 tolak 2 tidak sama dengan 18. Okey, bagaimana dengan kontrapositif? Apa yang berlaku? Kontrapositif kita terbalikkan, biru ke depan, merah ke belakang. Okey, tadi Fatin ada sebut tentang jadual. Betul Fatin? Okey, kita nak tengok jadual ni, kita kena tahu dia punya nilai kebenaran kan? 2 darab 3 sama dengan 6, benar ke palsu Fatin? Benar, teacher. Okey, macam mana dengan 8 tolak dengan 2 darab dengan 3 sama dengan 18? Palsu. Okey, jika benar dan juga palsu, kita akan rujuk kita punya jadual, betul? Jadi daripada sini, Fatin akan merujuk kepada yang mana satu Fatin? Baris yang keberapa? Baris yang kedua iaitu benar dan palsu. Okey, so jawapan kita akan jadi apa Fatin? Jawapan kita akan jadi palsu, benar, benar, palsu. Okey, palsu, benar, benar, palsu. Ya, betul dan tepat sekali jawapan. Macam jawapan saya palsu. Untuk penyataan akas akan jadi benar, songsangan akan jadi benar dan kontrapositif akan jadi palsu. Baik cikgu, kita sudah pun selesai semua soalan uji minda kita. Murid-murid pun sebenarnya saya dah kehabisan bunga di sini. Semua dah masuk sini, semuanya cemerlang. Dan dengan itu tentunya kita ingin mendapatkan rumusan atau kesimpulan cikgu topik kita hari ini. Okey, baiklah murid-murid. Pada hari ini sebenarnya kita belajar tentang penakulan logik dan fokus kita adalah kepada topik implikasi. Dalam implikasi kita boleh nyatakan dalam dua bentuk iaitu sama ada jika P maka Q ataupun P jika dan hanya jika Q. Kemudian kita akan belajar tentang cara untuk menulis akas,
songsangan dan juga kontrapositif serta menyatakan kebenaran akar songsangan dan juga kontrapositif. Dan akhir sekali tadi kita belajar tentang contoh penyangkaan bagi menafikan kebenaran bagi satu penyataan. Saya setuju cikgu. Dan juga apakah prestasi keseluruhan murid-murid kita hari ini? Semuanya dah dapat banyak bunga ni saya tengok. Pada saya hari ini murid-murid saya sangat cemerlang dan mereka sebenarnya patut diberikan kalau boleh 5 kuntum bunga lagi. Kalau ada, dah tak ada pula. Kita bagi kat sekolah nanti ya. Boleh dapat. Tu dah jadi macam taman dah di hadapan kita ni. Tahniah kepada semua murid-murid kita dalam talian. Saya pasti murid-murid di rumah juga semua cemerlang. Dan kita tahu, kita nak tahu lagi kan. Kita nak belajar lagi. Jom kita tanya Cikgu Syafiza. Cikgu, kita nak belajar lagi lah. Kat mana kita boleh cari latihan pengukuhan ni? Okey, baiklah. Kita boleh cari pastinya di pelantar terbaik iaitu pelantar The 5 KPM. Baik, saya setuju. Terus ke pelantar The 5 KPM kalau nak tahu dengan lebih lanjut ya. Dan dengan itu, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita hari ini iaitu Cikgu Syafiza. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syafiza. Sama. Dan tentunya kepada juru bahasa isyarat kita juga Cikgu Adli. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Dan keempat-empat murid dalam talian yang cemerlang, pengawas kita semua tu kan Cikgu? Betul. Pengawas mereka adalah Fatin, Ain, Soraya, Sarah dan juga Hazirah. Terima kasih anda semua. Berikan tepukan untuk diri anda sendiri. Tepukan untuk diri anda sendiri. Semuanya cemerlang. Dan kepada murid-murid di rumah juga, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Saya harap saya pasti anda banyak belajar hari ini dan terus lakukan latihan pengukuhan tersebut. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di mana? Di Direct TV KPM. Bye semua.